Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Diana, ini rakan saya Syafiq dan Jana, Syafiq dan Aiman. Okay, hari ini kami membawa nama syarikat jadi bagi pembawa spa. Hari ini akan membentangkan berkenaan dengan peniadaan yang akan kami usulkan, iaitu peniadaan spa secara bergerak. Okay. Jadi itu saya silakan kepada anak saya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyerahkan kepada dan syarikat. Nama syarikat kami bernama Menjadi Bagi Spa. Syarikat ini merupakan syarikat perniagaan jenis perbersihan. Tantangan utama kami adalah untuk menawarkan perkhidmatan spa bergerak kepada warga Universiti Sains Malaysia. Package yang ditawarkan antaranya Aurora Body Scrub, lagi pagi, pedicure dan pedicure dan cepat berbiru, full body massage. Seterusnya di sini adalah untuk menyediakan perkhidmatan spa yang berkonsep spa bergerak bagi memastikan warga Universiti Sains Malaysia mendapat kesihatan dalaman dan luaran secara sihat. Misi syarikat kami adalah menitik beratkan keselesaan dan kepuasan pelanggan yang menggunakan perkhidmatan spa, menjadikan perniagaan spa yang menawarkan berbagai pakej pelancongan kesihatan yang terbaik di Pulau Pinang, sesial menjadi salah sebuah spa yang terkemuka dalam
Bayu Mobile Spa. Seterusnya bagi kajian pasaran, sasaran utama kami adalah mahasiswa USM itu sendiri. Seterusnya staf-staf USM, dan paling tak sekali adalah pelanggan luar kawasan kampus, terutamanya suri rumah tangga ataupun ibu yang tidak memiliki masa untuk keluar untuk menerima rawatan spa. Okey, bagi strategi pemasaran, kami mengamalkan konsep 5P. Pertama sekali adalah harga, price. Harga kami adalah berpatutan dan murah, mampu dibayar oleh pelajar yang itu sendiri. Seterusnya adalah place ataupun lokasi. Keunikan spa kami adalah kami akan pergi kepada pelanggan, bukan pelanggan datang kepada kami. Itu memudahkan pelajar USM itu sendiri utamanya kerana tidak mempunyai kenderaan. Seterusnya adalah promotion. Kami akan membuat promosi dengan membuka booth di kawasan DK Foyer untuk memudahkan pihak spa kami berinteraksi dan menjawab beberapa soalan dengan pelajar itu sendiri. Selain itu, kami juga akan membuka peluang bagi mereka untuk mendaftarkan diri mereka untuk menerima perkhidmatan spa kami. Kami juga akan membuka page untuk memudahkan pelanggan yang dari luar terutamanya dan susah untuk datang ke kampus untuk berhubung dengan kami melalui laman Facebook kami. Selain itu juga, kami mempunyai program pelanggan setia jejari Bayu Mobile Spa. Melalui program pelanggan setia jejari Bayu Mobile Spa ini, pelanggan akan mendaftarkan diri sebagai ahli dengan nilai keahlian yang dibayar hanya sekali saja seumur hidup, dan mereka akan mendapat maklumat-maklumat yang terbaru dan juga promosi dan tawaran yang menarik yang terbaru. Bagi kajian pasaran seterusnya adalah analisis SWOT. Kekuatan kami adalah pada harga dan lokasi. Kelemahan kami pula adalah kami masih baru dalam bidang spa dan kami juga masih lagi tidak mempunyai ketentangan yang mencukupi. Selain itu, dari aspek formula, kami akan meningkatkan mutu perkhidmatan kami dengan jumlah pelanggan yang sedikit, dan dalam masa yang sama juga kami akan mengambil kesempatan kemasukan pelajar baru untuk mengambil ketentangan baru dan melatih mereka. Ancaman kami pula adalah daripada pengusaha spa yang berada di luar kawasan kampus USM. Jenis projek kami pula adalah bersifat kekal. Perkhidmatan spa yang kami tawarkan adalah bersifat tertutup, dan ia merupakan salah satu perkhidmatan yang amat diperlukan masa kini dengan kesibukan banyak kerja masa kini. Rancangan jadi projek kami adalah untuk membuka cawangan jejari Bayu Mobile Spa di Universiti Malaysia, dan kami juga menyimpan hasrat untuk menghasilkan produk kecantikan jejari Bayu Mobile Spa yang sendiri. Jangkaan hayat projek kami adalah seperti ini. Pada tahap pertama, kita akan melihat pertumbuhan yang tidak begitu menggalakkan, tetapi itu adalah permulaan setiap perniagaan. Pada tahap kedua pula, kita dapat melihat bahawa kami akan mula mendapat keuntungan yang lebih sedikit daripada tahap pertama. Dan pada tahap ketiga adalah tahap yang paling tinggi, di mana kami punya perkhidmatan sudah menjadi buah mulut orang ramai dan kami menerima banyak pelanggan pada masa itu. Dan pada tahap keempat pula adalah kami boleh katakan walaupun malam, tapi kami sudah stabil kerana mereka juga kerana dapat persaingan daripada orang luar juga. Pelan kontingensi kami adalah pertama sekali mengenalkan risiko yang akan dihadapi oleh jejari Bayu Mobile Spa. Seterusnya, kami akan membuat perancangan untuk menghadapi risiko-risiko itu. Antara risiko adalah yang pertama, risiko teknikal, di mana kami mengalami overbooking dan understaff. Dan seterusnya, dari segi risiko kualiti, ada qualified therapists. Seterusnya, saya akan beritahu rakan saya untuk meneruskan perbentangan ini. Terima kasih kepada Kamu Bentang, Saudari Aimai. Saya akan membentangkan tentang sistem pengawalan. Sistem pengawalan ini adalah satu proses di mana seorang pengurus perlu memastikan aktiviti sebenar yang dijalankan seperti mana yang telah dirancang. Fungsi sistem pengawalan ini adalah untuk mengambil tindakan sewajarnya bagi memperbaiki kesilapan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kawalan pengurusan ini adalah satu usaha yang sistematik untuk menetapkan piawai-piawai prestasi agar selari dengan rancangan matlamat untuk membentuk satu sistem maklumat balas yang berkesan.
Seterusnya ini adalah raja proses kawalan yang dimulakan dengan raja yang kedua, iaitu melaksanakan aktiviti. Seterusnya mengukur prestasi, kemudian ke peringkat pencapaian prestasi menepati piawaian. Sekiranya pencapaian tidak menepati piawaian, proses kawalannya akan berbalik kepada ubah sesuai piawaian atau perbaiki pelaksanaan. Kemudian seterusnya kepada tahap membentuk semula piawaian, kemudian melaksanakan aktiviti, mengukur prestasi, kemudian kami akan memastikan bahawa pencapaian prestasi mencapai piawaian yang ditetapkan, dan seterusnya meneruskan aktiviti yang dilaksanakan. Ini adalah aliran proses pengeluaran yang dimulakan dengan tempahan daripada pelanggan. Kemudian kami akan rekod tempahan pelanggan untuk menetapkan temu janji. Kemudian proses seterusnya membuat perjumpaan untuk menetapkan pakej-pakej perkhidmatan yang diingini oleh pelanggan-pelanggan kami. Okey, ini adalah anggaran belanjawan bagi jejaring bayu mobile spa, iaitu yang berjumlah sebanyak 434 sen. Seterusnya adalah jadual menunjukkan senarai aset-aset tetap dalam jejaring bayu mobile spa, iaitu tuala yang berjumlah RM65.40, mangkuk plastik yang berjumlah RM10, sudu plastik yang berjumlah RM1.50, pengetik kuku yang berjumlah RM6, hand towel yang berjumlah RM19.50. Dan jumlah untuk keseluruhan aset tetap ini adalah sebanyak RM102.40. Belanja operasi kami menganggarkan adalah sebanyak RM140 setelah mengambil kira belanja kenderaan untuk kos minyak dan top up sebanyak RM30. Seterusnya ini adalah proforma untung rugi syarikat yang kami anggarkan adalah untung bersihnya bernilai RM10,576. Berikut adalah jadual dan rancang penyediaan CTP. Rancang ini mempunyai 15 unsur ataupun 15 langkah-langkah yang perlu kami lakukan sebelum kami menyiapkan CTP ini. Ini adalah rancang penyediaan CTP yang bermula dengan abjad A, iaitu fasa yang pertama, dan diakhiri dengan fasa yang terakhir, iaitu fasa O. Anak panah yang di-highlightkan dengan berwarna merah ini adalah anak panah yang menunjukkan jalan kritikal kami dalam menyiapkan penyediaan kami ke arah menyiapkan CTP. Ini adalah pengiraan dalam menyediakan CTP. Kemudian kita balik kepada jadual pelaksanaan projek jejaring bayu mobile spa yang ada 6 unsur. Yang pertama adalah permulaan, iaitu melantik ahli kumpulan, penjanaan area, penetapan objektif, visi dan misi, menetapkan nama syarikat. Kemudian kita beralih setelah selesai peringkat yang pertama, kita beralih pada peringkat yang kedua, iaitu menyediakan rancangan perniagaan. Kemudian beralih kepada peringkat yang ketiga, pendaftaran syarikat jejaring bayu mobile spa. Kemudian kita ke arah peringkat yang keempat, mengurus sumber kewangan. Seterusnya merangka strategi pemasaran, dan yang terakhir melaksanakan projek, iaitu projek tarikh jejaring bayu mobile spa. Ini adalah rancang pelaksanaan projek jejaring bayu mobile spa yang bermula dengan langkah yang pertama, iaitu langkah permulaan tadi. Kemudian pada langkah yang kedua terdapat 3 cabang, yang langkah ketiga, keempat, kelima dan seterusnya langkah terakhir, iaitu pelaksanaan projek langkah ke-6. Ini adalah kiraan hari dan bulan untuk projek jejaring bayu mobile spa. Dan seterusnya kiraan penyumbang utama modal jejaring bayu mobile spa. Modal sendiri adalah daripada separuh daripada modal adalah modal daripada 4 orang ahli rakan kongsi, iaitu sebanyak RM20,000, di mana kami membahagikan RM25,000 setiap seorang. Kemudian separuh lagi adalah kami dapatkan daripada pinjaman tersebut,
sebanyak 50,000 yang menjadikan jumlah permulaan untuk kami yang memulakan jejaring bagi Mobile Spa adalah sebanyak RM100,000. Ini adalah syarat-syarat pinjaman tekun. Antaranya adalah kami perlu memenuhi syarat-syarat ini, mempunyai lesen permit daftar perniagaan yang sah, pinjaman di bawah RM5,000, tidak perlu pendaftaran perniagaan, mempunyai tempat lokasi perniagaan yang khusus atau berniaga secara bergerak. Okey, ini adalah sambungan kepada syarat-syarat yang perlu kami penuhi. Dan seterusnya, ini adalah jadual pembayaran semula pinjaman, di mana anda dapat lihat yang bawah sekali jumlah pinjaman yang bernilai RM50,000. Kami mengambil masa tempoh sebanyak 60 bulan untuk membayar balik, faedah sebanyak 4%, dan keseluruhan pinjaman yang kami perlu bayar balik adalah sebanyak RM72,500 kepada pihak tekun. Untuk slide seterusnya, saya sudah serahkan kepada rakan pemerintah. Okey, terima kasih kepada rakan saya, Jana. Sekarang saya akan membacakan topik iaitu spesifikasi perancangan projek spa badan secara bergerak. Di sini saya highlightkan beberapa aspek yang iaitu pertama dari segi konsep. Konsep yang kami gagaskan di jejaring bagi Mobile Spa adalah konsep secara bergerak. Itu kami pergi kepada pelanggan, kami pergi kepada anda, dan anda tidak berkata kepada kami. Okey, target pelanggan. Dari segi target pelanggan, kami ada 3 golongan sasaran. Pertama sudah tentu pelajar USM, kedua staf USM, dan ketiga orang luar daripada kampus USM. Dan dari segi waktu operasi kami start menjalankan waktu operasi kami bermula pada 6 petang, Isnin hingga Jumaat hingga pukul 11 malam. Kerana kami memilih waktu itu kerana kami berpendapat pada pukul 6 kebanyakan pelajar, staf dan orang luar dari kampus telah selesai dengan sebarang urusan. Dan dari segi lokasi, kami bergerak ke rumah pelanggan, ke bilik pelanggan, dan kami memiliki HQ yang terletak di Beasiswa Faizal Harapan. Dan di HQ itu kami hanya menjadikannya sebagai tempat untuk barang spa, tempat untuk customer datang untuk booking package lah. Dan kaedah tempahan, dari segi kaedah tempahan, pelanggan yang ingin mendapatkan servis spa boleh menempah sama ada melalui Facebook, kedua melalui panggilan telefon, dan ketiga boleh mengunjungi sendiri HQ jejaring Mobile Spa di Faizal Harapan. Dan seterusnya dari segi media perkembangan, kami menjadikan medium laman sosial Facebook sebagai medium yang rasmi kerana kami berpendapat kuasa untuk menyebarkan promosi perniagaan kami akan lebih terus dan terus. Dari seterusnya dari package, kami menawarkan beberapa package. Pertama, dari segi urutan badan, kami ada menawarkan rawatan penjagaan tubuh dan tangan, kami ada menawarkan khidmatan solekan dan luluh badan. Seterusnya, kita masuk kepada keperluan kerja projek. Di sini saya highlightkan beberapa perkara, iaitu pertama dari segi kemahiran. Dari segi kemahiran, tentu jika kita terjebak dalam kancah bidang spa ini, kita tentu sama ada kita seorang pemahir ataupun kita mengganti seorang yang mahir untuk membuat rawatan kepada customer. Seterusnya dari segi bekalan produk. Produk sangat penting dalam industri spa kerana jika kita tidak ada produk, jadi sesuatu rawatan itu tidak akan berkesan. Seterusnya dari segi tenaga kerja. Dalam aspek keperluan kerja projek ini, tenaga kerja sangat-sangat pentinglah bagi membantu melancarkan proses
kerja. Okay, sesuai dari segi kenderaan. Kenderaan ini adalah elemen yang sangat penting kerana kami mengagaskan konsep spa secara bergerak. Jadi kami perlu kenderaan sama ada motor ataupun kereta untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okay, sesuai dari segi peralatan. Okay, peralatan ini sangat penting bagi memastikan sesuatu rawatan efisien. Peralatannya contohnya seperti untuk package facial kita ada peralatan mesin pembersih wajah. Sesuai dari segi modal. Modal sangat-sangat penting bagi sesebuah perniagaan. Dan sesuai dari segi gadget. Gadget sangat perlu dalam kerjaan kami seperti laptop, telefon untuk menghubungi pelanggan, untuk menghembangkan promosi perniagaan kami. Next. Dan kesimpulannya, tiada kertas cadangan projek pembangunan mengenai idea spa bergerak ini adalah hasil gabungan maklumat dari berbagai aspek. Keduanya, penyediaannya dapat dijadikan garis panduan dalam mentadbir penggunaan jari baru mobile spa dan sertifikatif, dapat dijadikan panduan untuk menguruskan pemasaran dan sebagai rumusannya, kami percaya bahawa penggunaan jari baru mobile spa ini mampu berkembang maju dan menjadi di masa depan. Dan di slide yang bilang pula, ini adalah contoh bukti kami pergi ke Padang, ke tempat kerja lapangan. Berikut merupakan gambar saya dalam daratan menemui pengusaha spa di Sungai Ara. Sebanyak 2 spa, satu spa Kasifah Spa di Sungai Ara dan Sejahtera Spa. Dan ini merupakan contohlah barang-barang peralatan yang kami gunakan dalam jari baru mobile spa, seperti produk scrub badan, kita ada produk vitamin rambut,